Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita, kuliah tadabbur dan tafsir surah Al-Ankabut. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalun musamman laja'ahumul 'adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Yawma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab, dan mereka itu meminta daripada engkau itu supaya segera dibawakan azab. Dan kalaulah tidak kerana tempoh yang telah ditetapkan, tentulah azab itu akan datang menimpa mereka, dan azab itu akan datang dalam keadaan tiba-tiba dan mereka itu tidak menyedarinya. Yasta'jilunaka bil azab, mereka meminta kepada engkau supaya disegerakan azab. Wa inna jahannam, sesungguhnya neraka Jahannam itu tetap akan mengepung, meliputi orang-orang kafir. Pada hari azab itu menutupi mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Wa yaqulu dhuqu, dan Allah Ta'ala berkata, rasakanlah apa yang telah kamu lakukan. Yani rasakanlah azab, sesaan kerana perbuatan yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Jadi bahagian ayat ni, ayat 53 ni, masih lagi Allah SWT menyebut tentang sikap orang-orang kafir yang engkar terhadap kerasulan Nabi SAW, yang mana mereka itu dalam ayat yang sebelum pada ni kita baca, mereka minta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu supaya diturunkan satu mukjizat. Jadi ayat ni dia berkait dengan ayat 50 sebelum pada ni. Iaitu ayat 50 sebelum pada ni, Allah SWT menyebut sikap orang-orang kafir yang engkar itu. Mereka meminta, menuntut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi membawakan mukjizat yang lain daripada Al-Quran. Jadi mereka nak juga mukjizat seperti mana diberikan mukjizat kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain Nabi. Jadi Allah SWT telah tunjukkan kepada Nabi SAW dua jawapan. Itu telah kita bincang baru ni. Iaitu jawapan yang pertama, kedatangan mukjizat itu adalah urusan Allah Ta'ala, dan urusan Nabi SAW pula adalah sebagai pemberi amaran. Dan mereka itu diperingatkan bahawa sudah cukup kepada mereka itu mukjizat Al-Quran yang dapat mereka mengambil manfaat sepanjang kehidupan ini. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat 53 ni sikap, satu lagi sikap orang-orang yang menentang Nabi SAW itu, iaitu mereka mencabar Nabi SAW
supaya membawakan kepada mereka itu, mendatangkan kepada mereka itu azab. Jadi sebenarnya mereka ni bukanlah nak kepada azab itu, tetapi sebenarnya mereka mencabar. Maknanya pada perkiraan mereka, apabila Nabi SAW itu tidak dapat membawakan azab kepada mereka, yakni amaran azab yang diperingatkan kepada mereka itu, mereka bila mana tidak dapat dibawakan oleh Nabi, maka mereka akan mengatakan bahawa Nabi ini bukanlah Nabi yang benar, bukanlah Nabi yang sebenar yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi tujuan mereka mencabar Nabi ini untuk mempersendakan amaran yang telah diberikan oleh Nabi. Itu sikap mereka. Jadi mereka minta azab. Maknanya mereka lebih sanggup ditimpa azab daripada beriman kepada Nabi SAW. Maka Allah SWT menjawab permintaan mereka ini, iaitu walaula ajalun musamma laja'ahumul azab. Kalaulah tidak kerana tempoh yang telah ditentukan itu ada, tentu akan datang kepada mereka itu azab. Tentu akan datang kepada mereka itu azab dengan segera, dan datangnya pula itu dalam keadaan tiba-tiba tanpa mereka sedari. Maknanya bila berlaku seperti ini, maka tidak ada sedikit pun peluang untuk mereka beriman kepada Allah, dan tidak dapat mereka itu melepaskan diri di dunia ini. Jadi Allah SWT menyatakan kepada kita di sini, walaula ajalum musamma. Mana kalau tidak kerana tempoh yang telah ditetapkan, yakni urusan menurunkan azab ini adalah urusan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan azab itu telah ditetapkan oleh Ta'ala apabila bila tiba waktunya. Jadi ajalul musamma, tempoh tertentu bagi kedatangan azab ini adalah ketetapan Allah, sunnatullah. Sunnatullah. Maknanya sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala untuk mengazabkan orang yang engkar ni, ada waktu dia. Itu bila? Itu apabila Nabi itu telah melaksanakan segala perintah-perintah Allah Ta'ala supaya disampaikan. Bila mana Nabi itu telah menyampaikan risalah Allah Ta'ala, bila mana Nabi itu telah menjelaskan segala ajaran-ajaran Allah Ta'ala, Nabi telah menjelaskan akidah yang benar dengan hujah-hujah, maka bila sempurna tugas Nabi tadi, maka jika mereka tetap engkar, maka mereka akan dibinasakan. Jadi ajalul musamma itu, datangnya azab itu ada waktu dia, mengikut kehendak Allah Ta'ala, mengikut peraturan dia, mengikut hikmah dia. Peraturan dia itu iaitu setelah mana Nabi telah menyempurnakan al-balaghul mubin, penyampaian risalah dengan jelas, ataupun istilah dia panggil itmamu hujjah. Segala hujah-hujah telah ditegakkan kepada golongan yang engkar, dan mereka tetap tidak mahu beriman, maka akan tiba waktu azab tersebut. Jadi walaupun Allah Ta'ala maha berkuasa mendatangkan azab, dan kehendak dia mendatangkan azab, tetapi Allah SWT dia dengan ilmu dia, dengan hikmah dia, tidak sewenang-wenangnya menggunakan kuasa kudrat dia itu. Semuanya itu tertakluk di bawah peraturan dia, sunnatullah. Jadi sunnatullah di sini, setelah ditegakkan segala hujah, mereka tetap tidak mahu beriman, maka akan tiba azab kepada mereka. Jadi sifat kedatangan azab itu Allah SWT kata pasti. Yang pertama, pasti datang. Wala ya'tiyannahum, wala ya'tiyannahum. Jadi dia ada penegasan di sini dengan huruf lam, wala ya'tiyannahum.
kemudian nun musyaddadah, wala ya'tiyannahum, pasti akan datang kepada mereka. Mana kedatangan azab itu pertama sifatnya pasti, yang kedua baghtah, dalam keadaan terkejut, dalam keadaan tiba-tiba, tanpa mereka dapat membuat persediaan. Itu sifat azab yang didatangkan kepada mereka. Kemudian Allah SWT sebut lagi, yasta'jilunaka bil azab. Mereka tetap juga memohon supaya disegerakan azab. Bagi ayat ni pula nak menyatakan bahawa walaupun mereka telah diazab atas dunia, ini sebagai amaran kepada mereka, walaupun mereka telah diazab atas dunia disebabkan oleh keingkaran mereka, mereka juga akan diazab di akhirat. Jadi bahagian ayat yang ke-54 ni, yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannam, dan sesungguhnya neraka jahannam itu la muhitatun bil kafiri, mengepung orang-orang kafir dari segenap sudut. Maknanya orang kafir itu tidak terlepas. Maknanya api itu akan akan mengenai mereka itu dari segenap penjuru. Macam kita letak dalam ketuhar lah, ada api atas, bawah, kiri, kanan semua, cepat masuk. Jadi tertutup. Wa inna jahannam la muhitatun bil kafirin, yakni tidak ada peluang untuk mereka itu terlepas daripada azab neraka jahannam. Yauma yaghsha, ingatlah pada hari azab itu menutupi mereka dari atas dan dari bawah. Kalau dia kata, adakah azab Allah Ta'ala ni daripada atas bawah sahaja ke? Kiri kanan tak ada ke? Depan belakang? Jawapannya, ayat ni dia sifat dia ijaz, ringkas. Pada hakikatnya azab ini bila mana mengepung, menutup mereka, bukan setakat atas, bukan setakat bawah, tetapi segenap arah, segenap sudut azab itu mengepung mereka. Cuma ayat ini oleh kerana ayat takhwif, ayat takhwif, maqam ni, maka maqam itu adalah maqam ijaz. Ayat Allah SWT menyatakan kemurkaannya, maqam ni maqam ghadab. Konteks ayat ni Allah Ta'ala murka kepada mereka itu sebab mereka berkali-kali meminta disegerakan azab, dalam keadaan mereka itu sama ada mereka mencabar Nabi ataupun mereka mempersendakan apa yang diberi amaran oleh Nabi. Jadi Allah SWT dalam keadaan murka menyatakan di sini, bila maqam itu, bila konteks itu adalah konteks murka, maka ayat itu datang dengan bentuk ringkas. Dalam bentuk ringkas sudah mencukupi. Wa yaqulu dzu ma kuntum ta'malun, dan Allah Ta'ala kata kepada mereka, rasakanlah, rasakanlah pada hari ini apa yang dahulunya kamu telah lakukan. Maknanya rasakanlah azab yang kamu minta dahulu. Rasakanlah azab yang menimpa kamu ini disebabkan oleh amal perbuatan kamu yang kufur, yang engkar, yang zalim itu. Jadi tidak cukup dengan azab yang menimpa mereka dicela. Sebab perkataan zuku tu maknanya rasalah, rasakanlah. Jadi itu sebagai sebagai celaan kepada mereka.
di atas keengkaran dan kezaliman mereka itu. Jadi di sini kita boleh lihat, iaitu Allah SWT menyebut kepada kita ada dua bentuk azab yang menimpa mereka. Azab yang pertama ni dipanggil azab hissi. Mana azab tu dalam bentuk api, dalam bentuk api yang membakar mereka dari segenap arah, dari arah bawah dan juga atas. Itu panggil azab hissi. Satu lagi dipanggil azab maknawi, iaitu azab dengan kata-kata. Azab dengan kata-kata. Azab dengan kata-kata ni kita biasa kata torture lah. Torture. Kata padan dah. Azab ni menimpa kamu ni. Hal ni hak kamu minta. Jadi seolah-olah lagu tu Allah SWT sebut kepada kita. Jadi itu dalam bentuk azab, dalam bentuk celaan. Celaan kepada mereka itu atas perbuatan engkar dan kufur mereka. Jadi ada azab dalam bentuk hissi, dalam bentuk yang dirasai oleh tubuh mereka, dan ada azab yang dirasai oleh jiwa mereka. Maknanya jiwa mereka itu di torture. Kemudian habislah berkenaan dengan sikap orang-orang yang engkar. Kemudian Allah SWT seru kepada orang-orang beriman, ya ibadiyallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Maknanya tadi selesailah cerita kafir yang engkar, maka Allah SWT balik semula menceritakan kepada kita tentang hamba-hambanya yang beriman. Jadi ayat ni kalau kita perhati molek, dia sebenarnya balik semula kepada ayat yang kedua. Dia kembali semula kepada ayat yang kedua lalu. Iaitu Allah Ta'ala kata, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka itu akan dibiarkan, iaitu mereka hanya berkata kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji. Jadi Allah Ta'ala uji manusia ni dengan macam-macam ujian. Antara ujiannya itu mereka tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah SWT di negara, di negeri ataupun di persekitaran golongan-golongan yang engkar. Maknanya mereka itu ditindas, ditekan. Itulah yang dikatakan sebagai fitnah. Ada fitnah yang besar yang dihadapi oleh orang-orang beriman ni, iaitu mereka dipaksa untuk meninggalkan agama tauhid. Itu fitnah yang besar. Jadi oleh kerana hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman ini tidak dapat menegakkan agama tauhid, tidak dapat melaksanakan ibadat di negeri kampung tempat asal mereka, mereka diuji dengan begitu berat, dipaksa supaya meninggalkan Islam. Maka Allah SWT perintahkan kepada orang beriman di sini supaya hijrah. Jadi ayat ini mengandungi perintah supaya berhijrah. Maknanya bila mana berat, begitu berat sekali ujian yang menimpa kamu, kamu tidak dapat beribadat kepada Allah, tidak dapat kekal di atas agama tauhid, maka kamu perlu menyelamatkan diri, berhijrahlah ke negeri yang lain. Inna ardi wasi'ah, kerana sesungguhnya bumi aku ni luas. Fa iyya fa'budun, maka hanya daku sahajalah kamu hendaklah beribadat, mengabdikan diri. Jadi bahagian ayat ni dia ada kaitan dengan ayat yang kedua seperti mana yang telah kita nyatakan di sini. Maknanya kembali semula kepada tajuk surah ini. Kembali semula kepada tajuk surah ini, amud surah ini, iaitu
Orang-orang yang beriman ni, bila mana dia diuji dengan begitu berat sekali, diuji pada agama dia, maka dia kena bermujahadah. Dia kena menghadapi kesusahan. Antara cara yang perlu mereka hadapi adalah mereka itu perlu berhijrah. Sebelum daripada ni, cabaran yang mesti dihadapi oleh beriman itu, iaitu pada peringkat mereka perlu berdebat lah, seperti mana yang Allah SWT sebut ayat yang kita baca pada minggu yang lalu. Maknanya perlu perdebatan digunakan. Perdebatan itu perlu dibuat dengan golongan yang engkar, golongan yang ada syubhat tentang kebenaran agama tauhid ini. Jadi Allah SWT seru orang-orang beriman ni dengan perkataan ibadiyallazi, hamba-hambaku yang beriman. Biasanya kita jumpa ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Di sini Allah Taala kata ya ibadiyallazina amanu. Jadi faedah di sini untuk menyatakan bahawa orang-orang beriman ni, maksud hidup dia adalah untuk beribadat kepada Allah Taala. Kena ada dalam diri mereka itu ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Taala. Yang mana apabila matlamat tadi tidak dapat disempurnakan di suatu tempat, di tempat mereka sendiri, di kampung halaman mereka, di negeri mereka, mereka tidak dapat menegakkan ibadat dan ubudiyah kepada Allah SWT, maka orang beriman itu mestilah berhijrah. Perintah hijrah di sini tak sebut. Tak sebut. Tetapi difahami daripada inna ardi wasi'ah. Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumi aku ni luas. Maknanya bila mana kamu tahu bahawa bumi yang aku ciptakan ini luas, banyak lagi negeri-negeri lain yang ada, di negeri yang lain itu terdapat ramai lagi orang yang mahu beriman kepada Allah Ta'ala, yang mahu memberi perlindungan kepada orang-orang beriman, maka berhijrahlah. Jadi di sini Allah SWT nak isyaratkan kepada orang beriman ni supaya berhijrah keluar daripada negeri Mekah yang dikuasai oleh orang-orang kafir pada ketika itu, keluar pergi ke Madinah. Inna ardi wasi'ah ini merujuk kepada Madinah. Bersiap sedialah kamu untuk berhijrah ke Madinah, kerana orang Madinah itulah bersedia untuk memberi perlindungan. Mereka itu bersedia dengan keimanan yang ada dalam diri kita, iman dalam diri mereka, dan iman yang benar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah SWT puji sahabat-sahabat Ansar di Madinah ni, yang mana mereka itu telah membuat persediaan dengan iman mereka, dan mereka menyediakan negeri mereka itu Madinah untuk menerima kedatangan Nabi SAW dan para sahabat. Jadi fa'iyaya fa'budun ditegaskan kembali maksud daripada hijrah, iaitu dengan berhijrah itulah kamu dapat beribadat kepada aku, dapat menegakkan agama aku, dapat mengabdikan diri kepada aku secara sempurna. Jadi kita dapat faham di sini bahawa kewajipan hijrah itu menjadi fardu. Bila mana tempat yang kita duduk itu kita tidak dapat menegakkan agama, kebebasan agama telah dinafikan. Maknanya ada penindasan oleh pihak pemerintah yang kafir itu menekan orang-orang beriman daripada mereka dapat melaksanakan syiar-syiar Islam, syiar-syiar ibadat, maka pada ketika itu wajib hijrah, kena tinggal negeri itu. Maknanya kalau keadaan kita sekarang ni, katalah seorang tu berada di negeri barat, pemerintah kafir, dan di sana tidak ada sebarang tekanan yang kenakan ke atas orang-orang Islam, maka orang Islam boleh duduk di situ.
boleh berada di situ, tidak ada masalah. Tetapi bila mana kedudukan mereka itu terancam, akidah mereka terancam, maka tidak dapat tidak. Orang-orang beriman kena menyelamatkan diri dan akidah mereka, berhijrah ke negeri lain. Kemudian ayat ini menyatakan kepada maksud besar daripada hijrah, iaitu beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi selama sekiranya ibadat kepada Allah SWT tidak dapat disempurnakan di satu tempat, maka perlu berhijrah ke tempat yang lain. Kemudian ayat berikut, kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Ayat ni mengandungi dua perkara. Yang pertama, orang-orang beriman yang mana mereka tu takut untuk berhijrah, mereka lebih selesa untuk berada di tempat tadi, walaupun tergugat iman mereka. Mereka diperingatkan, mati itu tetap akan menimpa mereka, sama ada mereka berhijrah ke ataupun mereka kekal di negara kafir, mereka tetap merasai kematian. Ataupun ayat ni dengan menyatakan bahawa hijrah itu adalah sesuatu yang perlu, sesuatu yang perlu untuk menyelamatkan agama kamu, dan dalam usaha kamu untuk menyelamatkan agama kamu itu, kamu kena bersedialah untuk menghadapi kematian. Summa ilaina turja'un. Ini satu berita gembira kepada orang yang sanggup mati kerana agama ni. Mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan diberikan ganjaran pahala yang besar. Maknanya orang-orang beriman ni tidak sepatutnya mereka itu takut untuk berhijrah, kerana di mana sahaja mereka berada, pasti maut akan menjemput mereka. Walladzina amanu wa amilus salihat. Ini berita gembira kepada orang-orang yang beriman lagi. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walladzina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti kami akan mempersiapkan, menyediakan kepada mereka itu ghurafa. Ghurafa ni maknanya al-baitul al-muta'ali ala ghairi, maknanya rumah ataupun istana yang tinggi mengatasi yang lain. Mana mereka akan diberikan dalam syurga itu istana yang tinggi. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka itu kekal. Ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik ganjaran kepada orang-orang yang beramal, yakni di dunia. Jadi Allah SWT nak menyatakan di sini, oleh kerana ayat sebelum pada ni, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap daripada yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Mana mati itu dirasai sekejap je, kemudian dia akan hidup semula dalam alam barzah. Maknanya kehidupan manusia ni atas dunia sementara, mati hak dia rasa tu sementara juga. Hak kekalnya bila dia berpindah ke alam akhirat, bermula daripada alam barzah, berada dalam kubur tu, itu kehidupan lain. Jadi mati tu dia rasa za'iqah, dia rasa je, yang mana bila dia rasa sebentar ni, dia akan diberikan kehidupan yang lain,
kehidupan abadi. Jadi mati itu dikatakan sebagai perpindahan lah. Mati itu dikatakan sebagai perpindahan. Jadi hidup atas dunia sementara, mati itu seketika, tetapi kehidupan selepas mati itu abadi. Jadi apa yang kita nak kaitkan antara ayat 57 dengan ayat 56 ini, itu manusia dia beriman atas dunia, dia beramal atas dunia ni sekejap je. Amal itu tak banyak. Amal soleh yang dia buat tu bukanlah banyak. Yang dituntut oleh Allah SWT semaya 5 waktu. 5 kali sehari sahaja. Sehari semalam kita diberi tempoh oleh Allah Ta'ala 1 hari 24 jam. Kita semaya satu waktu tu mungkin 10 minit, 15 minit. Terik dah tu. Lama dah tu 15 minit. Satu fardu semaya. Jadi kalau kata 10 minit, 10 kali 5, 50 minit. Mana lebih kurang dalam sejam sahaja. Begitu juga kita dituntut supaya bersedekah. Bukannya banyak daripada harta kita yang ada. Maknanya kehidupan kita atas dunia ni sementara, amal yang Allah SWT minta daripada kita ni bukannya banyak. Bukannya banyak. Cuma iman yang ada dalam diri kita tu kena kekalkan. Kena kekalkan. Iman dalam bentuk amal qalbi. Iman di sini dengan arti amal qalbi. Sebab iman ni kita belajar dalam akidah, iman ni dia terdiri daripada tasdiq bil qalbi, iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Jadi oleh kerana amal soleh itu dengan arti amal bil jawarih, kita buat dengan anggota tubuh badan kita, dan iman itu sudah terangkum dah. Amal soleh itu sudah terangkum dah dalam amal amal soleh itu sudah terangkum dah dalam istilah iman, maka disebut iman di sini bagi menyatakan bahawa orang-orang beriman ni dia kena ada amal qalbi, amal hati. Jadi amalul qulub, amal hati tu dia banyaklah. Seperti beriman kepada Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, bersabar, syukur, takut terhadap Allah Ta'ala, takut terhadap azab Allah Ta'ala, mengharapkan pahala, orang panggil sifat rajak, sifat khauf, sifat takwa, sifat syukur, sifat qanaah, itu semua amalan-amalan hati. Jadi iman di sini dengan mana amalan hati, dan amal soleh ni amal jawarih. Jadi kita dituntut tidaklah dengan begitu banyak, sedikit sahaja amal yang kita buat, tetapi balasan yang Allah SWT berikan itu adalah berpanjangan, abadi. Maknanya kita atas dunia ni kita beramal sedikit saja, pun sedikit, dalam keadaan sedikit tadi, Allah Ta'ala tetap membalas dengan nikmat, dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Jadi orang beriman itu mendapat sebaik-baik balasan atas sebaik-baik amalan, dengan mendapat nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Dialah Allah Ta'ala yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat rahmat, maka diberikan kepada kita sebaik-baik ganjaran. Jadi orang yang beramal dengan sebaik-baik amal ini, maka mereka layak mendapat sebaik-baik ganjaran. Jadi amal yang perlu ada kepada orang beriman untuk mendapat nikmat yang sebaik-baik ini, pembalasan yang sebaik-baik ini, nikmat yang abadi, itu di sini kita boleh nampak perlu ada 4 sifat. Sifat yang pertama kita sebut dah, Allah Ta'ala telah sebut dah, allazina amanu wa amilus solihat. Sifat yang kedua ni, sifat yang ketiga, allazina sabaru, mereka perlu bersabar. Mereka perlu bersabar, yakni bersabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan. Yang mana ujian tu banyaklah. Oleh kerana surah ni surah tentang ujian, maka ujian tu perlu kepada kesabaran. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahawa kita hidup atas dunia ni,
terutamanya hidup dalam menegakkan agama, memperjuangkan akidah, mempertahankan akidah, menegakkan syiar Allah SWT, mendirikan perintah-perintah Allah Ta'ala ni tidak kena bersabar. Sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hendaklah berserah diri kepada Allah Ta'ala. Maknanya segala usaha telah dicurahkan, segala pengorbanan telah diberikan untuk menegakkan agama Allah SWT ni. Sekadar yang kita mampu, maka serah kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT sendiri yang menzahirkan Islam. Maknanya untuk tertegaknya agama ni dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita ni, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada ujian. Setelah mana kita telah berkorban, menghadapi segala ujian, bersabar, maka kemenangan itu kita serah kepada Allah SWT. Allah SWT itulah yang memberikan kepada kita kemenangan. Jadi di sini berita gembira yang besar kepada orang-orang beriman yang berhijrah. Kemudian bila mana kita nak kepada kejayaan ini, atas usaha yang kita buat, kita perlukan kepada keteguhan, istiqamah, kesabaran. Jadi sabar itu menggambarkan kepada istiqamah, keteguhan. Dan cara nak dapat keteguhan tadi, kita naklah berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Itulah yang dikatakan sebagai tawakal. Kemudian ayat ni pula, kalau kita tengok, mengapa Allah SWT sebut allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun? Ini mungkin dia ada kaitan juga, ada kaitan juga dengan ayat ya ibadiyallazina amanu dalam bab hijrah tadi. Maknanya orang berhijrah ni dia ada dua. Orang-orang beriman yang diuji ni dia ada dua. Satu, golongan yang tidak dapat berhijrah, mana mereka tu terlalu uzur, mereka cuba nak keluar berhijrah tetapi ditangkap, diseksa. Jadi di situ mereka perlu bersabar. Walaupun mereka tidak dapat berhijrah, dan walaupun mereka tidak dapat berhijrah disebabkan oleh mereka dihalang, disekat, dikurung, diseksa, dan mereka bersabar, mereka tetap dikira sebagai orang berhijrah juga. Mereka layak juga mendapat balasan syurga di akhirat. Jadi allazina sabaru tu merujuk kepada orang mukmin yang ditindas, diseksa, dan mereka tidak mempunyai jalan keluar untuk berhijrah. Jadi mereka bersabar. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun ni, ini merujuk kepada orang beriman yang sabar, mereka terpaksa meninggalkan harta benda mereka, rumah mereka di negeri mereka, lalu mereka berhijrah. Dia tak tahu akan datang di tempat yang mereka akan pergi ni. Walaupun ada jaminan daripada Allah SWT, tetapi jaminan tersebut dia tak tahu lagi. Tetapi bila dia yakin itu adalah jaminan Allah Ta'ala, inna ardi wasi'ah, akan ada keluasan di negeri yang lain, itu janji Allah Ta'ala, maka hendaklah dia berserah kepada Allah Ta'ala. Jadi bertawakal kepada Allah Ta'ala ni, dia berusaha, yang ni berusaha dengan hijrah, hasil daripada hijrah tu, itu dia akan dapat nanti, bila mana tiba waktu dia. Jadi sebelum dapat tu, dia kena hijrah dan dia kena bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang berhijrah ni di tempat yang baru ni, antara benda pertama, benda utama yang menjadi kerisauan mereka adalah tentang rezeki mereka lah. Rezeki mereka. Jadi Allah SWT kata, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum.
wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa ka'ayyin, berapa banyak binatang-binatang yang tidak menanggung rezekinya, yang tidak menanggung rezeki bersamanya, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kamu tu. Maknanya kamu perlu, dalam bab rezeki ni kamu perlu tengok binatang. Kamu kena tengok binatang. Yang mana binatang ni, contoh paling mudah sekali, burung. Burung dia keluar pagi-pagi tu, taghdu khimasa, wa taruhu bitana. Pagi-pagi mereka keluar dengan perut kosong, mana tak ada rezeki, dalam keadaan kelaparan. Keluar dengan perut kosong, balik dalam keadaan kekenyangan. Jadi semasa burung tadi meninggalkan sarang dia, tempat dia bermalam, dia pergi cari rezeki dia, maknanya dalam perut kosong, balik dengan kekenyangan, balik dengan bawa rezeki. Jadi burung tu sendiri perlu berusaha cari rezeki. Itulah tawakal. Bekerja. Maknanya semua ni dalam keadaan asalnya tidak ada rezeki, mereka tu sendiri tidak memiliki apa-apa rezeki, tetapi bila mana mereka bekerja, berusaha seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan memberi rezeki. Jadi jaminan rezeki ni seperti mana kita tengok ada pada binatang-binatang, maka manusia ni lebih-lebih lagi lah ada jaminan rezeki pasti. Sebab apa? Sebab semua ni huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala lah yang menciptakan untuk kamu ni segala apa yang ada di atas muka bumi ni. Jadi ini jaminan yang besar, penegasan sekali lagi terhadap inna ardi wasi'ah, bumi aku ni luas. Jadi bumi maknanya ada tempat untuk berhijrah dan di situ ada rezeki. Yang ni walaupun kamu meninggalkan kampung halaman kamu dalam keadaan selai sepinggan, tak bawa bekal-bekal, tak bawa binatang-binatang yang dipelihara, yang diternak, tidak bawa kebun, dah. Kamu tak bawa apa-apa tu, pergi ke tempat yang baru, itu ada jaminan rezeki kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu bimbang. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah Ta'ala itulah yang maha mendengar segala ucapan dan segala, dan dia maha mengetahui segala perbuatan. Yang ini Allah SWT sentiasa mendengar doa kamu yang minta rezeki, dan dia maha mengetahui akan rezeki yang kamu dapat. Dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, amal perbuatan kamu, usaha kamu, dia tahu, dan dia tahu juga, dan dia tahu juga rezeki yang kamu akan dapat. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar keluhan dan doa kamu tentang rezeki ni, dan dia maha mengetahui rezeki yang akan kamu dapat dan apa yang kamu berusaha untuk mendapat rezeki itu. Kemudian ayat berikut ni, berkenaan dengan orang-orang musyrik. Ini orang panggil dalil tauhid. Jadi sebelum daripada ni kita baca debat dengan ahli kitab. Jadi bila mana kita tengok sebelum pada ni, Allah SWT memberi kepada kita ta'limah. Allah Ta'ala jelaskan kepada kita cara-cara berdebat dengan ahli kitab ni. Jadi takut-takut kita kata debat ni dengan ahli kitab je, tak ada debat dengan musyrikin. Jawapannya ada. Maka bahagian ni Allah SWT sebut kepada kita cara berdebat dengan golongan musyrikin. Yang mana golongan musyrikin ni, mereka mengakui Allah SWT itu pencipta alam, tetapi mereka tidak beribadat kepada Allah SWT secara mutlak. Mereka syirik kepada Allah.
Jadi ayat yang ke-61 ni, 61, 62, 63, 61, 62, 63 ni Allah SWT tunjukkan kepada kita cara berdebat dengan golongan musyrikin. Kaedah debat ni iaitu dengan mengemukakan musallamah. Kalau mengikut istilah Syah Waliullah dalam kitab dia Al-Fawzul Kabir tu, iaitu kaedah musallamah. Kita menyatakan kepada mereka benda yang mereka terima, mereka akui zaman berzamai. Jadi antara benda yang mereka akui zaman berzamai ni iaitu bahawa Allah Ta'ala itulah pencipta alam ni. Itu benda yang mereka terima. Cuma mereka menyeleweng dari segi ibadat dan doa, yang mana mereka minta juga selain daripada Allah Ta'ala. Tetapi dalam bab rububiyah, ketuhanan Allah Ta'ala ni sebagai pencipta, mereka mengakui mereka mengakui Allah Ta'ala ni ada, mereka mengakui bahawa Allah Ta'ala pencipta, tetapi mereka telah dipalingkan daripada beribadat semata-mata kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam debat dengan ahli kitab baru ni, Allah SWT ajar kepada kita pergi kepada satu benda yang kita sepakati dengan ahli kitab, iaitu perkara tauhid. Kita balik kepada commonality. Apa yang kita setuju, apa yang kita dan ahli kitab tu sepakat. Jadi bila berdebat dengan golongan musyrikin pula, kita kena pergi kepada benda yang mereka akui, mereka terima. Mereka tidak dapat bantah. Jadi nampak raya kita tak sempat juga nak habiskan surah ni pada minggu ni. InsyaAllah kita akan habiskan pada minggu akan datang lah, kalau ada rezeki. Jadi kita berhenti setakat ayat 60 pada malam ni. Setakat ayat 60. Itu dalam konteks targhib. Dalam konteks targhib kepada orang beriman ni supaya tetap teguh dalam menghadapi ujian, supaya mereka ni bersemangat untuk berhijrah. Ini semua taklimat kepada Nabi SAW, yang mana Nabi akan berhijrah ke Madinah nanti. Oleh kerana surah ni surah yang diturunkan di Mekah, ada isyarat-isyarat daripada Allah Ta'ala kepada Nabi supaya bersiap sedia untuk berhijrah. Targhib supaya orang-orang beriman ni, para sahabat, supaya mereka ni tidak begitu risau untuk berhijrah meninggalkan Mekah, pergi ke tempat yang baru, ke Madinah tu. Sebab itulah bahagian ayat ni dia banyak dalam bentuk targhib, galakkan, dalam bentuk jaminan, dalam bentuk berita gembira di akhirat, jaminan rezeki di dunia dan berita gembira dengan dapat ganjaran pahala di akhirat. Jadi setakat itulah setakat itulah yang dapat kita bicara pada malam ni. Apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.